Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, kita sambung kita punya online class bagi chapter 5 traffic flow on part 2. Okey, jom kita mula. Okey, part 2 ni dia regarding on the traffic study analysis. Kita akan cover analisis untuk spot speed. Okey, apa tu dikatakan spot speed? Okey, spot speed ni adalah traffic speed traffic daripada one point to another one point lah. So contohnya ini point A, ni point B. So ada vehicle, dia lalu kat sini, dia pass through. So kita ambil data speed dekat sini. Lepas dia dah melalui end of the point B. That's why kita call it the spot speed study. Dia ni mempunyai series of sample. Dia ada series of sample observation yang melalui, yang approach dia punya pada intersection ataupun yang pass point at the intersection. Seperti ni lah, ni tadi. Right? So, apa kegunaan spot speed ni? Kita spot speed ni kita gunakan untuk kita nak estimate dia punya speed distribution. So, nak tentukan speed distribution untuk entire of traffic stream untuk sesuatu kawasan lah. So, apa yang kita dapat daripada spot speed study ni? First, kita akan dapat trend location lah. So, yang kedua kita akan dapat problem location. Yang ketiga kita akan dapat representative location tersebut. Dan last kita akan dapat location of before and after study. Okay, dia ada 5 step untuk spot speed study. Untuk yang pertama adalah organize study plan. Okay, kita kena organize study plans kita ni. Kita kena tahu sebab apa kita nak jalankan spot speed study. Kita kena pastilah masalah tu. Ini yang bila tu kita dah kena identify masalah. Lepas tu kita kena ada plan logistik. Kita kena decide dia punya bila kita nak buat, masa yang sesuai untuk kita buat collecting data. Lepas tu kita tentukan location. Location kita nak analisis tu kat mana nak buat location tersebut. Okey, lepas tu bilangan vehicle yang kita nak observe. Okey, itu kita nak organize. Perkara paling utama sebelum kita start kita punya spot speed study. Okey, yang kedua baru kita nak select kita punya data collection technology. Okey, so teknologi ni kita ada 3 jenis. Kita boleh gunakan. Yang first, kita boleh pakai handling technology equipment. Maksud bila handling is a manual lah. Kita handle guna tangan. So example teknologi untuk handheld ni adalah kita boleh guna radar, kita guna LiDAR atau COMBOT lah. Ni macam manual punya konsep. Radar ni macam like polytraffic yang menembak. Macam ni radar. Okay. Okay. So yang kedua kita ada pakai in-road. Kita install dekat roadway tu. In-road kita install. Contoh kita pakai yang automatic system lah, iaitu pneumatic road tube, magnetic center, ataupun kita pakai inductive loop lah. Dia punya type of the equipment yang kita boleh pakai. Yang ketiga adalah out of road technology. Kita install dia overhead on the side of the roadway. Contoh macam ultrasonic, infrared and multiple technology lah. Ini 3 jenis. Okey, teknologi yang kita perlu gunakan. So kita kena decide lah kita punya sample data tu untuk collecting data yang sample yang kecil ke, sample yang besar ke. Daripada situ baru kita boleh decide kita nak guna teknologi yang mana satu. Okey. So step yang ketiga, kita kena tentukan appropriate site dan juga collect field data. Okey. So kita kena tentukan site yang sesuai lah untuk kita nak buat collecting data. So apa yang kita ada, apa yang kita perlu buat adalah kita perlu ada material preparation. Okey, dalam material preparation ni kita perlu ada inventory sheet. Okey, perlu ada inventory sheet. Dalam inventory sheet tu perlu ada information data, location, speed and limit lah. So 3 benda ni kena ada dalam sheet tersebut. Lepas tu kita kena faham macam mana kita nak guna recorder tu. Sama ada kan kita dah ada 3 teknologi. Kita dah decide salah satu teknologi ikut kita punya observation data collection nak buat sampel besar mana. So kita dah tahu macam mana kita nak conduct
kita punya teknologi tersebut lah. Lepas tu kita scadarkan semua equipment. Kita kalau kita pakai manual konsep ke apa, perlu apa? Perlu ada data sheet, pencil, safety equipment. Okay, safety ni sangat penting tape measure ke, okay, one so on yang related lah. So baru kita, lepas tu bila dah ada preparation on that, the equipment and material, kita akan set up. Kita set up. Okay, dah set up. Okay, kalau untuk ni setup ni normally untuk yang in-road dengan out-road teknologi lah, sebab kita kena set up equipment tu pada roadway tersebut. Tapi kalau kita guna handheld teknologi, kita tak perlu nak ganggu dekat roadway tersebut. Kita just decide location yang mana satu. Okay, kita kena tentukan adakah equipment tu orang yang nak handle equipment tu cukup, nak buat monitoring traffic tu cukup ke tak, masa kita nak buat site setup tu nanti. Lepas tu equipment atau vehicle yang tu kita kena ada equipment or vehicle out of stream and out of driver view. Maksudnya pastikan benda tu, equipment ataupun vehicle tu tak nampak, maksudnya equipment yang kita pasang tu orang tak boleh nampak, vehicle tak, pemandu tak boleh nampak lah. So out daripada view of driver lah. So nanti kalau dia nampak, kita tak akan dapat collecting speed yang accurate lah, sebab dia dah control dia punya speed. Bila dia nampak, dia ingatkan macam police traffic dapatkan dia punya speed bagi kenderaan dia. So dia akan reduce dia punya speed. Okay, so kita ada document layout lah. Document layout, kita ada laluan jalan yang kita nak buat tu, kita ada sketch dia punya layout. And last one is a safety, the most important. Kita kena pastikan kita kena pakai safety vest ke apa ke, ada cone ke. So untuk pastikan kita buat collecting data tu dalam keadaan yang selamat. Okay, step yang ketiga, kita reduce and analyze data. Okay, so untuk analyze data ni, apa yang kita perlu buat, ini adalah data-data yang kita akan analyze. Okay, ini yang kita akan belajar dalam example nanti, macam mana kita nak buat analisis. Okay, lepas tu baru kita interpret and report finding kita. Biasanya report finding ni banyak related on the speed limit lah. Sebelum kita nak buat tu, kita dah kena define lah dekat kawasan yang kita buat analisis tu, berapa speed limit jawapan jalan tersebut. Okay. Okay, so kita direct go through kepada example. Untuk example spot speed, untuk lebih mudah kita faham untuk buat analisis. Okay, ini adalah collecting data dekat jalan Panco. Okay, so dia minta kita plot frequency histogram. So dia suruh kita plot yang pertama. Lepas tu dia suruh kita plot frequency distribution curve. And thus dia suruh plot cumulative ni. Dan bila kita dah upload tu semua, dia minta kita determine value bagi data yang dia dah state dekat sini lah. Ni data dia suruh kita determine. Okay, ini dia punya summary of data lah daripada jalan Panco. Okay, tengok kat sini jalan Panco dia collect. So dia ada information data 5 hari bulan 11 2011. Lepas tu dia dah ada dah speed limit dia. Speed limit dia adalah 80 km per hour. So yang ini kita guna untuk kita nak buat report finding nanti. Report finding nanti. Alright. So masa dia ambil pukul 9 sampai pukul 10. Weather dalam keadaan sunny day. Then kat sini dia bagilah, ni dia punya speed class dia. Ini total. So yang ini adalah dia masa dia collect vehicle tu, dia dah separate 4 type of vehicle lah. So kat sini boleh tengok dia punya description. Okay, so kita kena tahu vehicle ni terbahagi kepada 4 kelas. Yang kelas yang pertama adalah motorcycle, kelas yang kedua adalah cars, kelas yang ketiga adalah vans ataupun medium truck, kelas keempat adalah heavy trucks and buses. So kita nak kena klasiskan ni. So sometimes kalau kita nak buat analysis on heavy traffic, kita dah adalah data untuk heavy traffic, bukan heavy traffic, untuk heavy truck. So kalau kita tengok ada masalah jalan,
berkaitan dengan road distress, relate on the heavy truck. Kat sini kita boleh buat analisis. Okay. Okay, so sebelum kita nak upload graf-graf tersebut, kita kena buat table. Okay, yang ni kita just copy daripada kita punya soalan. Okay, so ini dengan ini daripada question lah. So daripada sampel data yang diberi, sampel data. Okay, so yang lain kita kena calculate. Okay, saya advise kalau kita nak buat analisis ni, takkan kita nak kira manual kan. So preferring you all semua gunakan Excel. Okay, gunakan Excel. Okay, so apa yang kita perlu, lepas kita kita nak buat table ni, kita kena tentukan dia punya lower limit dengan upper limit. Okay, lower limit adalah speed class yang rendah. Okay, yang kat depan ni is a lower limit, masuk dekat sini. Okay, then kita kena tentukan upper limit yang kedua ni, masuk dekat sini. Okay. Okay, lepas tu kita ada kelas midpoint. Kelas midpoint ni macam mana kita nak tentukan kelas midpoint ni? Kita punya yang lower limit plus dengan upper limit bahagi dengan 2. So kita akan dapat value of midpoint. Okay. So nanti just kalau dalam Excel you just drag sampai bawah sajalah. Okay, ini daripada sampel data daripada soalan. Okay, then kita kira kumulatif. Kumulatif ni kita kira lah 7 kat sini, straightforward kat sini. Lepas tu 7 ni tambahkan dengan dekat sini, baru dapat dekat 34 lah. So dia akan continue sampai bawah. So dia akan dapat total up 353 same as the total number of vehicle observation data yang dia bagi. Okay, then kita kira percentage. Percentage semua saya tak perlu explain lah macam mana nak kira percentage. Kita just dapat percentage daripada kat sini. Okay, over 353. So kita dapat dia punya percentage semua. Then kita kira kumulatif lah, sama macam kumulatif lah, tapi ini dalam persen. Okay, bila kita dah kira yang ni, kita tentukan Fx. Fx frekuensi ni multiple dengan midpoint. So yang ni kali ni kita dapat yang ni lah. So just direct. Lepas tu midpoint ni kita kuasakan 2. Lepas tu kita yang this value kita multiple dengan frekuensi. So dapatlah. So data-data ni semua kita nak guna bila kita nak tentukan dia punya value nanti dalam soalan lah. Okey. So sebelum tu kita tentukan kita punya kedudukan median tu berada di mana. Sebab nanti kita nak buat calculation untuk median. Okey. So saya terus tentukan kat sini. So macam mana nak tentukan median berada dekat mana? Ni bukan nak kira median, kita baru nak tentukan dulu. Kita punya total 353 ni, 300 yang kat 53 ni kita bahagi 2. So kita dapat 176.5. So 176.5 ni kita tengok kita punya kumulatif. Kumulatif 176 berada di mana? Okey, so 175 tak sampai lagi. So dia berada di kelas 70 hingga 80. That's why saya mark dekat sini lah, the yellow one color. Okey. Okey, the next bila dah buat table ni, barulah kita boleh buat kita punya histogram, boleh buat figure-figure lain. Okey, since soalan pertama dia minta kita sketch out kita punya frequency histogram. Okey, so kita buat dekat Excel. So kat bawah ni adalah speed class. Yang ini adalah number of vehicle lah, kita punya frekuensi tadi. Dalam numbers numbers, bukan dalam persen, number. Okay, so just plot saja daripada Excel, you akan dapat macam ni. Just simple saja. Okay, next kita buat frequency distribution curve. Yang ni pun sama. Okay, sorry, sini tertinggal speed. Okay, spelling. Okay, so ini adalah speed. Okay, speed. Yang ini dalam persen. Make sure dalam persen. Untuk distribution curve, frequency distribution curve, kita guna dalam persen, bukan dalam numbers value. So make sure kita punya ni dalam bentuk bell shape, bell curve. Bell curve. Bell curve.
Smooth kena smooth. Janganlah nanti. So biar dia cantik sikit lah. Okay, so kalau point-point tu tak kena, you just plotting dia like a smooth bell curve saja, right? So kat sini daripada bell curve ni kita boleh tentukan nilai mode. Okay, macam mana kita nak tentukan nilai mode? The maximum yang paling ke atas ni adalah mode value. Kita tarik turunkan ke bawah, kita akan dapat mode value. Then kita boleh tentu nilai pace. Pace ni adalah range 10 km. So daripada tengah ni kita buat 5, sini 5. So turunkan ke bawah, kita akan dapat pace value. Okay, that's why ni adalah pace value. That's it. Okay, ini adalah cumulative curve. Okay, cumulative curve yang kita data dia kita guna daripada table tadi lah. So ini adalah cumulative curve dalam persen, ini dalam kilometer per hour kita punya. Kita pakai upper limit lah. So untuk nak plot ni kita akan plot, masukkan upper limit dalam kita punya Excel Sorry, tulisan saya tak berapa cantik. Okay, so guna upper limit. Okay, so kita plot, kita akan dapat macam ni lah, bentuk S-curve sikit lah, bentuk S-curve. Okay, daripada graf ni kita boleh tentukan, okay, persentil 15, persentil 50, persentil 85. Okay, 50 ni adalah untuk kita nak tentukan median value. So untuk persentil 50 ni kita dapat 70, itu adalah median value kita. Nanti kita tengok dalam the next slide lah. So P15 dan P85 ni kita gunakan untuk kita nak tentukan standard deviations. Okay, so sekarang kejap lagi kita tengok. So dia dapat P85 percentile adalah 86 km. Just tarik kat sini berapa, 85 kat sini. Just tarik dapat value kat sini. Sama juga macam kat sini, daripada 15% tarik turun bawah dapat value untuk P15. Okay, sama, tiga ni sama. So daripada situ kita tarik sekali speed limit. Tadi dalam kita punya data sheet tu kita dah tahu speed limit kita 80. Just daripada 80 tarik dapat kat sini. So kita dapat berapa persen speed limit kita kat situ. Okay, so nanti kalau kita nak tahu berapa ramai yang over limit, kita just 100 ni tolak dengan 74.5%, kita akan dapat value berapa orang yang over, berapa ramai passenger, berapa ramai vehicle yang membawa kenderaan lebih daripada 80 km per hour. Okay, then apa lagi data? Okay, pace tadi kita dah dapat 72 dan sini, so kat sini kita mark as a 72 pace kita tadi kan. So kat sini 82. Right, kita tarik. So kita akan dapat value untuk pace kat sini. So dia punya range 79 dengan 55. Okay, so tadi kita dah explain dekat graf-graf. Okay, apa guna data-data ni? Okay, kita first dia minta kita tentukan mean speed. Mean speed ni you kena kira manual lah. So daripada table total jumlah frekuensi multiple dengan midpoint ni bahagi dengan numbers of vehicle, awak dapatlah mean speed berapa. Okay, mean mode speed tadi saya dah explain macam mana nak dapat. So daripada frequency distribution curve lah. So daripada kat sini, so dapatkan this mode value. Okay, dapatkan kat sini dia punya berapa. Okay, median speed tadi. Okay, median speed tadi kita dah dapat daripada S curve tadi. Kita dapat tarik yang P50 kan. Ni adalah median speed value kita. Okay, ini method yang pertama. Okay, kalau kita tak nak melukis graf, kita tak nak buat graf, kita boleh juga guna calculation. Okay, pakai equation untuk tentukan median speed. Okay, ini adalah dia punya formula untuk kira medians. Okay, daripada formula ni macam mana kita nak tentukan? Ini daripada table yang kita buat tadi. Okay, L ni adalah kita punya lower limit. Okay, kita tengok ni L adalah lower limit. N dia minta number lah 353. Ini adalah FM. Kita punya number observation
kelas pada median yang berada di situ. Okey, yang ni FL ni adalah cumulative observation up kepada lower limit kita. Ini C adalah kita punya sela. So kita so kita tengok balik kita punya table. So tadi kita dah ada yellow one, kita dah decide kita punya median berada di mana. So untuk L value ini, kedudukan L value. So lower limit kita berapa untuk median yang berada di situ adalah 70. Okey, kita punya FM value adalah 88. Kita nak tahu berapa number of observation berada dekat median tersebut. Lepas tu nak kumulatif sebelum median tersebut. So 175. Ini adalah N value. Okey. So kita masukkan data ni semua ke dalam equation ni. So 11 ni macam mana kita kira? Maksudnya tadi 20 hingga 30. Kita kira dah 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. So 11. Okey, 11. So kita dapat 70.19 km per hour. That's kita compare similar. Just beza 0.19 km per hour. Dia tak akan beza banyak. Dia just ada beza sikit saja. Kalau beza terlalu banyak, mungkin calculation atau graph you ada salah kat mana-mana. Okey. So yang pace ni daripada kita punya distribution curve. Ni kita dapatkan pace. Ni kita punya pace. Alright. So maksudnya range sini adalah 10 km per hour. So maksudnya kita ambil center 5. Macam tu cara kita nak tentukan pace dia. Alright. Okay, seterusnya kita nak tentukan berapa percentage. Tadi kan kita dah buat kan. So, kita dah tarik pace kan. Sini 82. Sini 72, sini 82. So kita dapatlah value dia berapa. So just kita kira berapa persen saja daripada so kita kena kira beza lah baru kita dapat pace value. Then 85 percentile speed dia kita dapat 86 daripada graph. So standard deviation. Okay, standard deviation sama macam median. Kita boleh guna kaedah daripada graph, daripada graph dan ada sikit calculation dan juga kita boleh guna equation. So kita tengok kalau guna graph macam mana. Ini graph kita. So kita dah tentukan ni P85 dan P15. So value ni sebut kita akan masuk dekat sini. So masukkanlah. So masukkan 85 minus dengan P15 bahagi dengan 2. So kita dapat dia punya standard deviation dia berapa. Ataupun kita masuk dalam equation. So ni masuk dalam equation. Ini kita dapatkan daripada table yang kita dah buat tadi. Just masukkan, kita akan dapat value. Dia dapat lebih kurang sama. Just beza sikit saja. Right. Then kita tentukan dia punya speed limit. Tadi kita dah tentukan, kita dah tahu 80 km berapa. So ini kita dah dapat 74 point. So ini amount yang kita dapat daripada graph tersebut. Directly kita tarik daripada graph. Okay. Okay, that's all untuk macam mana kita nak buat spot speed study. Hope you guys semua boleh faham cara-cara macam mana nak analisis dan nak collect data bagi spot speed study. Okay, next ada aktiviti sikit untuk make sure you all faham apa yang saya explain. So, alright. So, aktiviti yang bersama untuk this chapter. Saya okay, so you all semua kena analisis sama macam tadi yang saya explain tapi data yang berbeza. Kita ada speed class dengan number of vehicles. So you analisis, pastikan you plot histogram, distribution curve dan cumulative. Lepas tu tentukan information kat sini sama macam tadi. Dan ini submit dalam Google Classroom dalam folder activity. Nanti saya akan buat satu folder main folder activity. Nanti ada activity 1, activity 2. So kalau yang ini you just upload dekat tab activity 1. Submit dalam PDF format. Okay, PDF format. Maksudnya nanti you boleh handwriting ke, you nak guna Excel ke, tak kisah. Saya tak kisah.
just buat untuk pastikan you faham apa yang saya ajar tadi. Then upload dekat dalam Google Classroom. Deadline submission ni hantar selewatnya 22 Disember next week on Tuesday. Okay, itu saja untuk this part. Kita sambung untuk part 3 untuk the next class. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.